أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء، وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وبعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Tuan Mudir kita, merangkap Tuan Imam, seluruh pimpinan jawatan kuasa di pusat pengajian yang penuh dengan kemuliaan ini, seterusnya sidang jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran sebanyak-banyaknya yang tidak terhingga ke hadrat Allah Rabbul Jalil, diberikan kesempatan yang begitu berharga kepada kita pada malam ini untuk menyambung kembali perkongsian kita, dan mudah-mudahan satu dua perkara ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Suka untuk saya awali pertemuan yang baik. Ada seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan rijalul hadis. Di kalangan sahabat ni ramai, tetapi yang riwayat hadis tidaklah seramai yang tidak meriwayatkan. Dia juga dikenali dengan gelaran rijal haular rasul, iaitulah sahabat yang berada di sekitar sekeliling Nabi. Di mana sahaja baginda berada, seboleh mungkin dia akan pastikan dia ada dalam majlis tersebut, walaupun dia duduk jauh-jauh. Yang penting dia tengok Nabi. Dia juga merupakan sahabat yang ditangguhkan perkenan doa oleh Allah. Allah tidak menerima dan menahan doanya, tidak naik ke langit. Selama mana doa ditahan 50 ayyam, 50 hari. Sedangkan dia sahabat dekat, yang hafal Al-Quran, yang riwayat hadis daripada Nabi, yang cukup mulia akhlaknya, tapi Allah menahan satu ketika. Dia berdoa siang malam, pagi petang, minta dengan Allah, Allah tahan doa dia 50 hari. Kerana satu kesilapan ataupun kesalahan yang dia lakukan, iaitulah tidak menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan namanya Tabuk. Dia ni 50-50, nak pergi ke tak nak pergi, nak ikut tak nak ikut, duk main gitu 50-50. Last sekali Nabi tinggal dia. Dan bersama dengan dia ada dua orang lagi laki-laki, sebagaimana disebut oleh Al-Hafidh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi di dalam sunannya. Laki-laki ini bernama Ka'ab ibnu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Satu hari, kata Ka'ab, dia bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dia berkata, ya Rasulullah, inni uksirus salata alaika, fakam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, aku di antara sahabat yang banyak berselawat kepada kamu. Berapa banyak selawat yang patut aku ucapkan kepada kamu di dalam tiap-tiap doa yang aku panjatkan ke hadrat Allah. Riwayat ini agak panjang sedikit, namun diringkaskan, baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, ya Ka'ab, ma syi'ta. Wahai Ka'ab, terpulang kepada kamu banyak mana kamu nak selawat kepada aku. In zi'ta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah selawat ini, itu lebih baik untuk kamu. Maka kata Ka'ab, idzan salatuka kulluh. Baik kalau begitu ya Rasulullah, dalam tiap-tiap doa aku ni,
aku akan pastikan aku selawat kepada kamu dengan selawat yang sebanyak-banyaknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kesimpulan terhadap hadis ini, kata baginda, bagi mereka yang mengamalkan, melazimi, membasahi lidahnya dengan selawat, Allah anugerahkan dua perkara. Pertama, tu'fa hammaka, Allah hilangkan, rawati dan ubati duka cita. Kita manusia ada satu sifat, iaitu sedih, terutama dengan kehilangan. Saya secara peribadi 2 bulan yang lalu, ibu saudara saya telah kembali ke rahmatullah di usia kurang lebih 70 tahun. Setelah bertahun-tahun dia berjuang dengan penyakit tumor atau ketumbuhan di dalam otak. Kemudian kena kanser, breast cancer, kanser payudara, barah payudara. Kemudian ada masalah buah pinggang dan sebagainya. Akhir sekali 3-4 hari sebelum dia meninggal terjangkiti COVID. Kena COVID-19. Proses kemoterapi belum habis lagi dari sudut cycle-nya. Meninggal dunia. 2 minggu yang lepas, bapa saudara saya juga seangkatan usianya sekitar menghampiri 70 tahun. Kaki ni ibarat kalau orang kecil manis ni kena potong lah. Tak, bengkok sebelah, besar sebelah. Urat-urat di bahagian kaki dan ke bawah ni sudah bersimpul siul. Maksudnya aliran darah tu tak berapa molek, tak berapa comel dan sebagainya. Juga terjangkiti dengan COVID, masuk tahap 4 dan 5, akhirnya meninggal. Adik-beradik, anak-anak, menantu, kemudian saudara mara, cucu, sebagainya, Allahu Akbar, habis air mata. Kerana kematian cukup zalim kepada manusia. Iaitu dia mencari dan dia menghiris jiwa manusia. Menyebabkan anak kehilangan ayah yang tercinta. Suami kehilangan isteri. Adik-beradik kehilangan saudaranya sendiri. Dan kematian tidak boleh mengembalikan semula ke kehidupan yang sama. Maka kematian itu sungguh dahsyat dan kita sedih. Salah satu di antara cara merawati kesedihan itu, kata baginda, tu'fa hammaka, Allah rawati dengan banyak berselawat kepada aku. Maka ingat, kalau kita diuji dengan kesedihan sesuatu perkara, selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak selawat. Yang kedua, wa yughfaru laka dhanbuka. Kita selawat ni, baik dalam solat, luar solat. Sengaja tak sengaja, tahu tak tahu. Kata Al-Imam Nawawi di dalam Al-Azkar, selawat Allah ampuni dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Automatik, bukan manual dah, automatik. Maksudnya kita Allahumma salli ala Muhammad tu, pahala selawat satu hal. Kemudian dosa kita tu Allah iris. Padang tu, yang kecil-kecil. Tak sengaja kita selawat. Dikira juga. Kalau sengaja lagi lah. Maka dua kelebihan ini semoga saya dan kita semua tidak akan tinggalkan. Kerana selawat tidak memerlukan apa-apa. Melainkan hanyalah bibir mulut kita mengucapkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma di sini ada perbahasan di kalangan ilmuwan atau sarjana Islam, yang mana selawat yang kategori manakah dikira sebagai Allah berikan ataupun Allah rawati duka cita dan Allah ampuni dosa. Sekali lagi kata Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin, sekurang-kurang ada 6 ke 7 riwayat yang sahih. 5 daripadanya yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dan 2 daripada Al-Imam Muslim. Ada lafaz di situ, banyaklah, termasuk selawat Ibrahimiyah yang kita solat ataupun kita sebut tadi, kama sallaita ala Ibrahim dan seterusnya tu. Dan juga selawat-selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah tak termasuk. Qasidah tak termasuk. Bukan bermaksud bila sebut qasidah itu tak termasuk, tak boleh, terpulang pada awak lah. Cuma kadang-kadang kita kurang untuk memberi penekanan, dan kita pun tak boleh nak membezakan. Hak ni berzanji ke qasidah ke selawat. Gitulah. Kan? Nak memberi zuk, menaikkan roh, spirit dan sebagainya, sila, tak ada masalah.
Cuma kadang-kadang kita membesarkan sesuatu yang tidak dibesarkan oleh baginda. Yang sunnah itu ditinggalkan. Sebab itu, di dalam khutbah yang terakhir, di antara ayat yang baginda sebut adalah ditinggalkan kepada kamu dua perkara dah. Pegang sungguh-sungguh, insya-Allah kamu akan selamat dunia akhirat. Pertama Al-Quran kan, Al-Quran. Disebut oleh As-Sayyid Syahid Qutb ataupun Sayyid Qutb rahimahullah di dalam tafsir agungnya Fi Zilalil Quran. Pernah di-ban di satu negara tafsir ni kerana di dalamnya disebut penafsiran yang sesak sehingga membawa kepada syirik. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat disandarkan atau dikembalikan semula maknanya kepada Allah. Contoh yang mudah, yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Adakah kita isbat bahawa Allah ni ada tangan? Tidak. Tetapi kita kembalikan sifat itu. Datang orang-orang sebelum ataupun selepas daripada itu menyatakan ia adalah qudrah, sultah dan sebagainya, terpulanglah. Tetapi Ahlus Sunnah memegang yang asal. Kerana itulah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Kan? Kata Sayyid Qutb rahimahullah, orang yang diberikan keizinan oleh Allah, al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha. Awal-awal muqaddimah fi zilalil Qur'an, ayat tu dia guna. Sesungguhnya hidup di bawah lembayung naungan Al-Quran merupakan satu nikmat. Allah tidak rezeki melainkan orang yang rasa saja. Bagaimana nak merasai? Seperti hari ini lah. Kita mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam muqaddimah sahihnya, iaitulah yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulah, akan dijaga ilmu hadis di dalam tiap-tiap generasi oleh orang-orang yang di dalam hati dia ada sifat udulah, adil ataupun beramal dengan keadilan. Bahkan ia menjadi syarat sahih bagi sesuatu hadis daripada 5 perkara tersebut. Mudah-mudahan mukadimah ini memberi manfaat kepada saya dan kita semua insya-Allah. Pada tanggal 21 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. 21 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, ada satu peristiwa yang cukup hebat yang sudah disebut di dalam seluruh kitab-kitab sirah. Sebelum Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menang pada tahun 1976 dengan kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, sebelum daripada itu dia ada satu kitab sirah yang cukup power. Namanya Raudatul Anwari fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Pun cerita tentang kisah ni. Di dalam mana-mana buku sejarah pun diceritakan. Tetapi Allah lebih awal daripada itu merekodkan ia di dalam Al-Quran. Khususnya di dalam surah namanya Suratul Fath. Surah yang ke-48 dalam Al-Quran. Ada 29 ayat yang berada pada juzuk yang ke-26 ini, muka surat 511. Dan kita insya-Allah mengambil manfaat daripada ayat 1 dan 2 sahaja. Dan selebihnya nanti boleh kita balik ataupun kita baca di rumah insya-Allah. Sebelum kita pergi jauh akan peristiwa ini, 2 tahun sebelum daripada itu, iaitulah pada hari Isnin di bulan Zulqa'adah tahun ke-6 Hijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama sekurang-kurang 1,400 orang-orang Islam. Mereka terdiri di kalangan Muhajir dan Ansar. Sebagaimana riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas di dalam Sahihul Bukhari nombor hadis 4151. Baginda bersama dengan 1,400 orang sahabat berhajat menuju ke satu tempat, iaitulah Makkah, dalam misi melaksanakan umrah. Sebelum baginda berangkat menuju ke Makkah yang jaraknya 425 km lebih itu, baginda terlebih dahulu bersama para sahabat yang lain menuju ke suatu tempat namanya Dhu Al-Hulaifah. Dhu Al-Hulaifah ni kita rasa
kurang dengar ataupun jarang-jarang sekali. Tapi nama komersialnya adalah Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Orang pergi umrah, pergi haji, mesti dia pergi masjid ni. Kerana dia merupakan salah satu di antara 4 tempat miqat yang Nabi sebut juga di dalam Sahihul Bukhari nombor hadis 1524. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut Dhu Al-Hulaifah yang kita kenal sebagai Masjid Bir Ali merupakan tempat niat ihram miqat yang khusus bagi penduduk Madinah dan orang-orang wahaulihi duk kawasan sekitar dia. Oleh yang demikian, kalau kita naik flight pesawat dari KLIA nak buat umrah, turun di Masjid Madinah ataupun tunggu di Bandar Madinah, turun sahaja kita akan bergerak ke Bandar Madinah lah. Bila nak ke Mekah, kita akan niat ihram di situ. Sahabat dengan Nabi bersama orang-orang yang bersama dengan Nabi itu semua di kalangan mereka duduk ataupun berada di Dhu Al-Hulaifah. Satu, Nabi sebut Dhu Al-Hulaifah khusus tempat miqat bagi penduduk Madinah. Yang kedua namanya Juhfah. Juhfah ini iaitulah bagi orang-orang daripada Syami, daripada Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan sebagainya. Tempat miqat mereka adalah Juhfah. Tak silap saya 179 km dari Madinah ataupun dari Makkah. Yang ketiga namanya Qarnul Manazil yang kita cerita pada perkongsian yang lepas bagi penduduk negeri Najd. Dan yang keempat namanya Yalamlam khusus bagi penduduk daripada Yaman, daripada Sana'a, Sabah, Hadral Maut, Tarim dan kawasan seangkatan dengannya lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di Dhu Al-Hulaifah ataupun Masjid Bir Ali. Sekarang ni besar lah. Keluasan masjid ini, kalau sekarang ni tak silap saya, sekitar 5,500 jemaah dalam satu masa. Yang jaraknya sekitar 14 km dari Masjid Nabawi. Masjid ni dia ada satu tiang besar, tinggi. Ketinggian dia 65 meter. Dia ada speaker 4 penjuru, 4 ke 6 penjuru gitu. Apabila muazzin melaungkan azan di Masjid Bir Ali, suara muazzin ini sampai ke Masjid Nabawi. 14 km tu sampai suara dia. Maksudnya kalaulah kita duduk di Madinah, Masjid Nabawi, member kita azan 14 km tu, sampai suara dia kita dengar. Subhanallah. Baginda selesai membersihkan diri, berwuduk, niat ihram dan sebagainya, bergerak jalan. Ada di dalam Sahihul Bukhari juga, tak silap saya, di dalam hadis, di dalam nombor hadis itu 1778 dan ke atas lah, panjang dia cerita. Hatta sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain sampai di suatu tempat. Apabila pergerakan ni jauh, jalan ni jauh, dan menjadi amalan orang-orang Arab di padang pasir, mereka akan hantar pengintip. Maksudnya orang yang duduk di padang pasir, kerja dia cari barang-barang yang tertinggal, ambil dan kutip dia balik semula, baik ke Mekah, baik ke Madinah. Di kalangan orang-orang yang beriman pun sama, orang-orang kufur kepada Allah pun sama. Perangai orang Arab dia begitu, dia akan bermain di padang pasir. La'ib fis sahara, bermain di padang pasir, kerana itu adalah medan dia. Apabila pergerakan baginda dengan jumlah yang ramai sampai ke telinga Abu Sufyan di Makkah yang pada waktu itu menjawat jawatan Raisul Wuzara, Perdana Menteri, dia hantar 4 orang wakil. Al-Imam Muslim sebut seorang-seorang nama dia. 4 orang wakil ini yang diketuai oleh laki-laki yang bernama Suhail ibnu Amr, yang nanti kita akan cerita bagaimana hebatnya dia. 4 orang ni dihantar khusus oleh Abu Sufyan menahan, menyekat dan menghalang rombongan Nabi di suatu tempat namanya Hudaibiyah. Nabi ni datang, jumlahnya 1,400 orang. 1,400 orang ni ramai.
Yang halang 4 orang. Quraisy nak tunjuk powernya dia. Seramai tu kamu datang 4 orang untuk halang. Apabila dihalang di suatu tempat namanya Hudaibiyah, Suhail ibnu Amr awal-awal lagi dia bagi warning, Muhammad la yasta'zan, kami sama sekali tidak bagi izin kalau nak masuk Mekah. Awal-awal lagi tak tanya dah bagi mana. Awal-awal lagi kalau nak masuk Mekah kami tak izin. Bayang, Hudaibiyah dengan Mekah jarak dia 22 kilo. Nabi datang dari Madinah menuju ke Mekah, jarak dia 425 kilo. 400 kilo lebih dah berjalan. Sikit lagi nak masuk, kena tahan, tak bagi masuk. Perjalanan itu, kata Al-Imam Al-Bukhari, mengambil masa 9 malam 10 hari. Tiba-tiba sampai lepas 10 hari. Minta maaf bah, balik. 9 hari. Dan bukan melalui udara. Kenderaan paling laju pun kuda. Dengan kecepatan 128 km kalau bakar arak ni. Kalau lalulah latar tu, atas gateri kena speed track dia. Kuda tu 128 km sejam. Allah, kami tak bagi izin. Tak boleh masuk. Suhail ibnu Amr, laki-laki yang dihantar oleh Abu Sufyan, Allah, kalau bahasa Kelantan disebut the most powerful guy in Mekah. Laki-laki paling power duk Mekah. Dan dalam peristiwa hijrah baginda, Suhail dahsyat. Dia ikat, dia tambak semua anak-anak dia. Demi Allah, aku tidak benarkan kamu ikut Muhammad dalam perjalanan hijrah. Sekiranya aku dapati di kalangan kamu ikut, aku pancung kepala walaupun kamu anak aku. Dahsyat. Dia anti-Islam. Jiwa memberontak sebut nama Muhammad, marah dia. Ni peluang Abu Sufyan hantar, ni peluang. Tapi akhirnya nanti kita akan cerita pula bagaimana dia masuk Islam. Allahu Akbar. Sebut saja nama Muhammad ni telinga dia berdesing. Berdesing. Banyak ulama hadis sebut, Suhail apabila sampai kepada dia berita pasal Nabi, dia akan berpaling. Maksudnya apa? Kalau boleh aku tak nak dengar cerita dia ni. Gitu lah. Maksudnya Muhammad ni tak ada nilai di sisi aku. Allahu Akbar. Suhail ibn Amr datang. Muhammad minta maaf, tak boleh masuk. Sampai ke sudah tak boleh masuk. Sehingga dalam riwayat disebut 3 hari Nabi duduk situ. 3 hari. Runding punya pasal, negotiate punya pasal, tak boleh masuk. 3 hari. Sehinggalah akhirnya setuju untuk sama-sama melakukan satu perjanjian yang cukup popular. Kita kenal perjanjian ini, namanya As-Sulh Hudaibiyah. Janji yang Hudaibiyah. Janji Hudaibiyah ni pun Allah, janji berat sebelah. 5 teras utama perjanjian, 5 teras utama, kebanyakannya berpihak kepada Quraisy. Baginda sallallahu alaihi wasallam waktu nak melakukan perjanjian, baginda lantik Ali ibnu Abi Talib, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari nombor hadis 2718. Baginda lantik Ali ibn Abi Talib. Ali, kamu jadi katib, tukang tulis. Suhail kata, tak apa, aku setuju. Baginda sallallahu alaihi wasallam suruh tulis perjanjian ni. Ibda as-sulh bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Baihaqi, Ad-Darul Qutni, Ibnu Hisham dan selainnya semua merekodkan ia di dalam sirah mereka. Ketika Nabi SAW sebut mulakan perjanjian ini dengan kalimah yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, wallahi ya Muhammad, ana la uwafiq. Demi Allah Muhammad, aku tak setuju. Dimulakan perjanjian dengan bismillah ni, aku tak setuju. Maksudnya bismillah yang penuh lah. Bismillahirrahmanirrahim, aku tak setuju. Sebaliknya kata dia, kalau nak tulis, uktub bismikallahumma, dengan namamu ya Allah.
mereka di kalangan Quraisy yang kufur pada Allah Ta'ala ni, mereka tidak menerima sifat Tuhan. Dan ada hadis yang sahih, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, 99 nama tu. Maha pemurah, pengasih, penyayang, pemberi rezeki dan sebagainya. Mereka tak terima. Mereka julang Allah tu sebagai Tuhan, tapi pada masa yang sama mereka associate, maksudnya sembah berhala. Kalau nak minta apa-apa, cuaca panas minta dengan berhala turun hujan. Nikah tak ada anak, minta dengan berhala bagi anak. Nak musafir ada bahaya, minta dengan berhala keamanan. Dan sebagainya, begitulah sehingga direkodkan di dalam banyak siri-siri al-maqalat, sekurang-kurang ada 360 berhala di Mekah. Tuhan kami terima, sifat dia kami tak terima. Umar yang melihat peristiwa ni, yang bersama dengan Nabi, menyirak darah dia. Bayang yang dia buat urusan tu rundingan dengan Nabi. Hak Nabi sebut tak setuju, nak hak dia juga. Uktub bismikallahumma. Tapi Nabi ni punya baik. Tulislah. Kemudian tulis bismillah. Bismikallahumma. Selesai tulis. Tulis pula as-sulh, kata Nabi, baina Muhammad Rasulillah wa sairul Quraisy. Perjanjian ini di antara Muhammad Rasul utusan Allah dan seluruh orang-orang Quraisy. Sekali lagi dia sebut, wallahi ana la uwafiq, aku tak setuju. Kamu ni di sisi kami bukan Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Kamu tidak lebih daripada seorang laki-laki yang bernama Muhammad dan anak kepada Abdullah. Di sisi kami, tu ya kamu. Kamu mengaku jadi Nabi, kau jadi Rasul, kami tak iktiraf kamu. Minta maaf. Dahsyat. Gelaran Nabi ni, pangkat dan jawatan Nabi tu bukan manusia pilih. Tuhan yang pilih. Dia tak peduli Tuhan pilih tak pilih pun. Yang penting di sisi kami, kamu tak lebih Muhammad, selain daripada hanya anak laki-laki kepada seorang laki-laki namanya Abdullah. Nabi kata, tulis. 5 teras utama. 1, gencatan senjata 10 tahun. Tak boleh membunuh, tak boleh dibunuh. Dan tidak boleh keluarkan senjata dari sarung dia. Selama mana? 10 tahun. Setuju? Okey, setuju. Settle. Masuk poin nombor 2. Anak orang-orang Makkah, kalaulah dia keluar dari Makkah masuk ke Madinah biduni izin, tanpa izin mak ayah dia, anak Mekah tu kena hantar balik ke Mekah. 2. Yang ketiga, anak orang Madinah keluar dari Madinah masuk ke Mekah tanpa izin mak ayah dia, anak tu tak perlu dikembalikan. Janji apa ni? 3. 4. Mana-mana kabilah di kalangan Muhammad kau baik, di kalangan kami Quraisy, boleh buat perjanjian damai dengan mana-mana kabilah Arab. Maksudnya apa? Berpakat ke dan sebagainya, dengan syarat tak boleh membantu dalam peperangan. Tadi dia tak bagi perang 10 tahun. Hak ni pula tak bagi berpakat. 4. Dan yang kelima, ni mari ramai-ramai ni nak buat umrah. Tak boleh masuk tahun ni. Nak masuk datang pula tahun depan. Bayang tadi kita sebut jalan 400 kilo lebih. Jalan pula 9 malam 10 hari. Nak masuk dekat dah 22 km lagi. Apa salahnya kalau bagi terus? Bahkan Nabi sebut, bagi izin pada kami akan laksanakan umrah ini hanya 3 hari, kemudian kami akan keluar dan balik. Tak benar, sabak sudah tak benar. Bahkan dia kata nak juga boleh, mari tahun depan. Tu pun ada syarat lagi 2. Pertama, tak boleh duduk di Mekah lebih 3 hari. Sekiranya kami dapati di kalangan orang Madinah sampai hari ke-4, kami tidak jamin keamanan dan kehidupan untuk dia. Maksudnya apa? Kalau jumpa kena bunuh. Dan yang kedua, tak boleh bawa senjata bersarung. Tak boleh.
Melainkan senjata itu boleh digunakan dalam perjalanan sekiranya ada halangan kau binatang buas kau dan sebagainya. Kalau angkat untuk berperang, tak boleh. Umar ibn al-Khattab, ketika perjanjian ini dibuat, dialah orang yang paling tak setuju. Ramailah tak setuju. Kalau kita pun tak setuju. Anak dia mari di rumah kita, kita kena hantar balik. Anak kita pergi rumah dia, tak boleh hantar balik. Sekarang ni anak siapa tu? Memang berat sebelah. Nak Muhammad mari pula tahun depan. Subhanallah. Umar ibn al-Khattab, dia datang dekat dengan Nabi. Dia tanya pada Nabi, Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar? Wahai Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah? Nabi kata, ya Umar, betul. Bukankah di kalangan kita yang mati masuk syurga, di kalangan mereka mati masuk neraka? Ya wahai Umar, betul. Dah kalau betul, alama nu'ti daniyatana fi dinina. Kenapa kita perlu kurangkan agama kita untuk mereka? Kenapa? Maksudnya kenapa kita perlu tunduk pada perjanjian ni? Hayya narji', marilah kita balik. Falamma yahkumallahu bainana wa bainahum. Allah pun tidak putuskan apa-apa di kalangan kita dan mereka, mari kita balik. Nabi dia tengok Umar ni marah. Dan kalau kita pun kita marah. Cara Nabi tenangkan Umar, baginda ni guna psikologi. Baginda panggil nama Ibn al-Khattab. Baginda ni tak panggil dengan nama tu, tapi panggil gelaran dinisbah kepada ayah tu. Ibn al-Khattab, wahai anak kepada al-Khattab. Allahu Akbar. Lalu kita ada member kita yang jenis marah. Marah. Temperature dia tinggi dan sebagainya. Panggil dia dengan gelaran ayah dia. Contoh Muhammad bin Ismail. Kita panggil dia, wahai anak kepada Ismail. Panggil gitu. Walaupun di sisi kita nampak, pelik nak panggil. Tapi orang Arab, bila dinisbahkan nama dia kepada ayah, dia rasa lain. Kan? Dia rasa lain. Allah, ayah. Besarlah dalam hidup dia. Ya Ibn al-Khattab, ana Rasulullah. Kena ingat, wahai Umar, aku Rasul utusan Allah. Walan yudayyi'ahu Allahu abada. Walan yudayyi'ani Allahu abada. Allah tidak akan sia-siakan aku. InsyaAllah Tuhan akan tolong. Tapi sebagai sifat fitrah manusia, macam mana pun susah nak setuju perjanjian ni. Kita berjanji ni memang dan mesti kena bagi manfaat dua-dua pihak. Mana boleh berjanji satu pihak saja yang untung, tak boleh. Dan kita pun tak akan setuju. Marilah kita balik, kata dia. Bila tengok Nabi ni tetap dengan keputusan baginda ni, maka dia pergi kepada sahabat yang dekat. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar. Mudah-mudahan Abu Bakar ni sebut pada Nabi, jangan setuju. Pun sama dia cerita kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin alasna ala haqqin wa hum ala batil. Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar. Abu Bakar, bukankah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah? Abu Bakar kata, ya betul Umar, aku setuju pun. Bukankah di kalangan kita yang mati dalam medan peperangan syahid masuk syurga, mereka mati masuk neraka? Ya betul, aku setuju wahai Umar. Dah kalau kamu setuju, kenapa kita perlu tunduk pada mereka? Kenapa perlu kurangkan agama kita untuk mereka? Marilah kita balik, kata dia. Falamma yahkum Allah bainana wa bainahum. Allah belum putuskan apa-apa. Hanya kita dan mereka, mari kita balik buang masa. Akhir sekali betul Nabi balik. Tapi Nabi tetap setuju dengan perjanjian ni. Dibawa balik perjanjian ini ke Mekah. Dilihat tiap-tiap hari. Bahkan satu riwayat sebut perjanjian yang sama ini juga ditulis oleh orang kanan kepada Suhail ibn Amr. Dan perjanjian ini digantung di Kaabah. Tiap-tiap hari orang akan tengok perjanjian. Tahun depan datang buat umrah. Selesai 3 hari balik. Tahun kedua, apabila ada satu kabilah Arab yang kecil, namanya kabilah Bani Khuza'ah. Arab ni dia besar lah, banyak. Klan dia lebih 128.
paling besar, paling wibawa, paling mulia, paling sangat dihormati, namanya Quraisy. Paling besar. Kalau belakang nama kita tu Al-Quraisy, power. Power di Mekah. Di Zamzam Tower tu ada kedai minyak atar, kan? Kedai minyak atar. Abdus Samad Al-Quraisy, power. Kalau minyak atar yang dia jual tu pun mahal. Kan? Kecil ya. Mau sana lebih kurang. Ni. Namanya Lailatul Zifaf. 120 titik. 120 titik. Harga dia RM8,000 Malaysia. Ni, 120 titik RM8,000 Malaysia. Kalau titik jatuh dalam mesin basuh, bukan setakat baju, dengan mesin-mesin wangi. Oh, dengan mesin-mesin. Kita teh dah, ya teh dah. Tapi hak murah lah. Hak murah tu 4 hari tak hilang lagi. Power, kalaulah yang jual tu Abdul Samad Al-Quraisy, harga minyak atar tu mahal. Lepas tu dia takkan miskin. Antara klan yang kaya Mekah, Quraisy. Sebab dulu lagi kaya dah dia. Ibarat keluarga diraja lah. Ibarat keluarga diraja. Kerana apa? Hasil mahsul dia banyak. Macam mana dia generate income, wallahu alam, tapi sangat dihormati. Bani Khuza'ah kecil saja. Apabila di kalangan kabilah Bani Khuza'ah masuk Islam, sekurang-kurang ada lebih 20 orang masuk Islam. Sampai ke telinga Abu Sufyan dan perwakilan Quraisy. Sampai sahaja ni dalam proses perjanjian 10 tahun. Tapi ada orang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, sir, diam-diam. Sampai pengetahuan Quraisy dan juga perwakilan mereka, apa yang mereka buat? Mereka upah satu lagi kabilah Arab namanya Bani Bakar. Yang kabilah ini pada waktu itu terdiri daripada perampok-perampok dan pembunuh upahan. Apa yang mereka buat? Dibayar dengan satu nilai. Dibunuh sekurang-kurang 20 orang yang tidak bersalah masuk Islam. Dipenggal kepalanya, dibiarkan mayat mereka begitu. Allahu Akbar. Nabi ni, bila sampai berita ni pada Nabi, kalau kita pun menyerak darah, jangan cerita. Hak ni Nabi yang berjanji dengan dia. Yang dia setuju genjatan senjata 10 tahun, kita setuju. Tidak boleh membunuh dan dibunuh, kita setuju. Tiba-tiba masuk tahun kedua, dia bunuh dah. 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi angkat tentera baginda datang ke Makkah sampai 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Abu Sufyan, bila dia tengok kedatangan Nabi, tak boleh buat apa. Sebab yang salah terang-terang di pihak dia. Yang kita sama-sama berjanji, tapi di pihak kita yang langgar. Salah siapa? Salah kita. Oleh kerana salah kita, memang di pihak satu lagi akan berhak untuk memerangi kita. Subhanallah, dalam riwayat yang sahih juga disebut Nabi kerah penduduk Arab di Madinah. Orang Arab Badui duduk pada pasir, mari. Jangan tinggal walaupun seorang. Masuk jadi tentera aku, kita pergi ke Mekah. Allahu Akbar. Nabi tinggalkan Madinah pada waktu itu kepada Bani Makhzum yang menjaga Masjid Nabawi dan kawasan sekitar dia. Yang lain semuanya datang bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa ini. Sampai 20 Ramadan di Makkah. Ketika baginda SAW nak masuk ke Makkah, satu riwayat menyatakan Allah menurunkan ayat yang kita baca ni. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Bahkan Nabi ini tarji', Nabi ulang naik unta Al-Qaswa, naik unta tu baginda ulang ayat tu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Baginda ulang. Kata Allah, sesungguhnya kami telah membuka satu kota untuk kamu, wahai Muhammad. Dengan pembukaan yang mubin, kamu melihat sendiri kota ini dibuka.
Baginda masuk. Sehinggalah sampai depan Kaabah, Nabi tengok Abu Sufyan dia lari masuk dalam rumah dia. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi disebut man dakhala baita Aba Sufyan fahuwa amin. Nabi kata jangan bimbang, hok lari sekali dengan Abu Sufyan masuk rumah dia semua selamat. Allahu akbar. Kalau kita ibarat datang ni dalam keadaan nak tuntut bela. Tapi watak karakter Nabi ni subhanallah. Memang betul Allah yang turunkan wahyu dan Allah yang jaga akhlak Nabi ni. Datang pula dalam keadaan Allah penuh tawaduk. Nabi jaga seluruh pintu-pintu Makkah. Kalau tak silap saya dulu, pintu Makkah ni ada dalam 5. Nak masuk ke Makkah ni ada 5 pintu. 2 khusus untuk masuk dengan kenderaan, untuk kuda, himar dan lain-lain. 1 pintu di tengah untuk bangsa Quraisy. Di samping dia adalah untuk anak-anak, kanak-kanak, wanita orang tua. Hujung sekali hamba abdi. Seluruh pintu ini baginda sallallahu alaihi wasallam tempatkan tentera, jangan siapa pun keluar. Dan kami masuk dalam keadaan seorang pun dalam kalangan kita tidak akan ada tumpah darah. Allahu akbar. Hatta wasala ila batnil wadi. Dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya daripada Abdullah Ibnu Umar, cerita tentang peristiwa ini dengan lebih dalam lah. Baginda masuk dengan unta sehingga sampai satu tempat namanya Batnil Wadi, perut kepada lembah. Di mana tempat ni? Kita tawaf Baitillah, cukup 7 keliling kita akan sa'i antara Safa Marwah. Masuk sahaja antara Safa Marwah, kita berjalan sekejap, kita akan lari-lari anak, sunnah untuk laki-laki. Lari sikit lagi kita akan nampak garisan wasat, pertengahan. Wallahu alam hari ni ada lagi ke tak lah. Sepanjang Safa Marwah tu sekitar 758 meter kurang lebih. Tengah-tengah tu antara Safa dan Marwah namanya Batnil Wadi, perut kepada lembah. Mekah ni dia wadi, lembah. Pusatnya antara Safa dan Marwah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di situ. Ditutup seluruh pintu-pintu Mekah, jangan siapa pun keluar. Dikumpul wanita, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya yang ada pada waktu itu. Sehingga tempat yang dikenali sebagai munakh, tempat parking kenderaan, parking lot, orang Arab sebut munakh, tempat parking unta, pun penuh manusia duduk. Waktu yang bersejarah ini, oleh kerana semuanya tak boleh lari, termasuk Abu Sufyan, baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan yang begitu berharga menyampaikan khutbah 8 Hijrah. Kita selalu dengar khutbah Arafah. Sebelum khutbah Arafah ada khutbah 8 Hijrah. Riwayat ini sahih dan beberapa Abu Daud, Nasai, Ibn Majah juga meriwayat dengan riwayat yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok lautan manusia penuh. Dan di kalangan manusia ramai takutlah. Dah tentera-tentera Muhammad mari ni. Tak, dulu rasa hebat sangat, hari ni takut dah. Nak lari mana, nak keluar pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ya ayyuhan nas, antara isinya, wahai sekalian manusia, innallaha qad adhhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah melepaskan kamu daripada cengkaman jahiliyah. Ya ayyuhan nas, innaman nasu rajulan. Wahai sekalian manusia, manusia itu terbahagi kepada 2 kelompok. Birrun taqiyun karimun ala rabbih, wa fajirun hayyinun syaqiyun ala rabbih. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia yang melakukan kebaikan. Mereka bertakwa kepada Allah dan mulia mereka di sisi Allah. Kelompok kedua adalah mereka yang duduk dalam keadaan melakukan dosa. Kezaliman yang mereka buat berterusan dan hinanya mereka di sisi Tuhan. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai habis ayat itu. Ujung Nabi tanya, wal an fakhtar
Baik, sekarang ni pilih nak duduk kelompok mana. Habislah orang Mekah ni mari menangis, mari minta maaf, mari merayu. Tolonglah ya Muhammad, kami dulu memang bersalah, kami menyesal sungguh. Jangan bunuh kami, jangan tawan kami, jangan masukkan kami ke dalam penjara, jangan pisahkan kami dengan anak-anak kami. Jangan keluarkan kami dari tempat kediaman. Oh, takut. Dulu lawan. Hari ni takut. Tapi jiwa besarnya Nabi dia ditebus 20 kematian di kalangan Bani Khuza'ah. Allah takdirkan seluruh penduduk Mekah memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan dan juga Suhail ibn Amr. Sehingga Nabi sebut, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kamu semua, jangan takut. Hiduplah seperti mana biasa. Kamu semua dibebaskan. Dalam satu riwayat yang lain disebut, idhabu wa antum hurrun. Pergilah kamu semua dimerdekakan. Aku tidak akan apa-apa mengambil tindakan kepada kamu. Pergilah. Allahu Akbar. Hari itu, di dalam peristiwa yang namanya Fathul Makkah, menyaksikan seluruh orang-orang penduduk Quraisy terutamanya memeluk Islam di hadapan Nabi. Ya, baginda kehilangan 20 orang pemuda Bani Khuza'ah memeluk Islam. Tetapi Allah ganti dalam peristiwa ini seluruh manusia beriman. Allahu Akbar. Pengajaran daripada kisah ini. Pertama, Suhail ibn Amr yang kita sebut di awal tadi. Allah anti-Islam, menyerak sungguh. Dia tambak, dia ikat anak-anak dia. Allah takdirkan dia memeluk Islam. Dan bila dia memeluk Islam, setahun lepas daripada itu, turun syariat melaksanakan haji. Dia buat haji sekali dengan Nabi. Allahu Akbar. Yang paling menyentuh hati dan jiwa kita, khususnya di kalangan sarjana Islam yang meriwayatkan, ketika Nabi bertahallul untuk melepaskan, memerdekakan kita daripada ihram, bertahallul, gunting rambut baginda tu jatuh. Allahu Akbar. Dialah manusia yang kutik rambut Nabi satu. Ketika dia kutik rambut tu, air mata dia jatuh bercucuran. Demi Allah, dialah laki-laki yang paling aku benci sebelum daripada ni. Sekarang aku jadi pengikut dia. Dan demi Allah, dialah manusia yang paling mulia di dalam hidup aku. Allahu Akbar. Yang kedua, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni rekod dan sejarah paling lama dia lawan Nabi. Kerana zaman Tok Nabi lagi, Abdul Muttalib. Kemudian sekali dengan Abu Talib. Mati dah buat saudara. Kemudian mati dah sahabat-sahabat baik dia. Abu Lahab, Abu Jahal dan seangkatan dengannya. Mati dah habis dia di antara orang yang tua. Ada satu riwayat yang tidak dipastikan kesahihan dia. Waktu dia memeluk Islam dalam peristiwa Fathul Makkah, umur dia 98 tahun. 98 tahun. Maksudnya apa? Kalau tolak umur balik 20, 78 tahun lawan Muhammad. 72 tahun lawan Muhammad. Bukan setakat lawan, bahkan bercita-cita nak bunuh pula Muhammad. Allahu Akbar. Tapi mulianya Allah Ta'ala ni berikan kepada Abu Sufyan ketika dia masuk Islam satu hari. Kemuliaan dengan agama Islam, dia masuk tu satu hari kerana dia pemimpin besar. Dan dia, Allahu Akbar, jadi mertua Nabi pula. Mertua Nabi. Seorang isteri Nabi namanya Ummu Habibah. Nama IC dia Ramlah binti Abi Sufyan. Allahu Akbar, Nabi nikah dengan anak dia. Abu Sufyan hok lawan aku dulu, sekarang dia mertua aku. Oh, dahsyat sirah ni. Bahkan dia pula menjadi pengasas pertama kerajaan Bani Umayyah. Dan khalifah Islam pertama kerajaan Bani Umayyah adalah anak dia sendiri, Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang turut meriwayatkan 163 hadis sahih daripada Nabi. Allahu Akbar. Di akhirnya Allah ingin cerita, hebat mana pun kamu lawan Muhammad yang aku kirim ini, akhirnya aku juga yang twist ataupun pusing hati kamu dan kamu menjadi pengikut setia dia. Tapi Allah nak cerita lebih daripada itu. Betapa agama Islam yang kita anuti ini adalah agama yang bukan murah.
bukan komoditi dan bukan untuk diniagakan. Tetapi agama ini perlu disyukuri dengan nikmat yang terlalu besar, kerana kita hanya mewarisi sahaja dan kita tidak berjuang untuk masuk ke dalam agama tersebut. Semoga Allah merahmati ayah dan ibu kita yang telah kembali ke rahmatullah, yang mereka ditakdirkan Islam oleh Allah, kemudian kita sebagai anak Islam dengan sebab dia. Dan semoga Islam yang kita anuti ini sampai ke negeri akhirat insya-Allah. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Insya-Allah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.